Assalamualaikum dan salam 19 Ramadan kepada muslimin dan muslimat. Kita ada muslimin ke kat sini? So far belum, tak ada nampak semua muslimat di sini. Alhamdulillah, pada Khamis pagi yang mulia ni kita bertemu di sini. Dan terima kasih kepada yang sudi meluangkan masa ke program ilmu WMN Talk Series Voice of Change Ramadan Edition. Okay, bagi yang first time join WMN Talk Series Anjuran Adla, actually kita dah menjalankan Voice of Change ni since last year dan dah pelbagai topik yang kita pernah ketengahkan, dan Alhamdulillah tahun ni adalah Talk Series yang kedua di bawah WMN Anjuran Adla. Dan pada hari ini kami bawakan Ustazah Hazlina Abdul Razak selaku pengerusi pertubuhan Darul Wardah untuk kita sama-sama mendengar kupasan Ustazah tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu menukar musibah menjadi hikmah. Okey, saya sikit sebanyak saya ulas sikit, perkenalkan sikit siapa Ustazah. Ustazah dilahirkan di Kuala Terengganu pada tahun, tak nak cakap tahun lah dan Ustazah membesar di sana, dibesarkan oleh Tok Ki dan Toknya, dan mendapat pendidikan awal di sekolah di Kemaman, dan juga Ustazah juga sekarang ni adalah seorang CEO Tunas Budi Tahfiz Al-Fatih Pusba Training Center, dan Ustazah juga adalah pengasas Rumah Pemulihan Darul Wardah bersama Ustaz Zawawi, Dr. Nur Zuraida, Bro Abang Zahir, Tuan Haji Razif, Nur Hidayah dan Haryati. Dan Ustazah juga adalah pengasas Sahabat Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Dan Ustazah juga adalah penulis kitab tafsir, buku pengajian Islam, dan juga Ustazah pernah mendapat anugerah Tokoh Wanita Belia Selangor pada tahun 2008. Alhamdulillah, Ustazah tahniah. Dan Ustazah juga adalah panelis yang biasa dijemput juga oleh Radio IKIM, RTM, Al-Hijrah, Astro, Bernama, Selangor FM dan lain-lain lagi So Alhamdulillah, Ustazah kita begitu banyak luas pengalaman dalam ilmu bidang-bidang agama. Dan pada hari ini kita ingin menghuraikan tentang musibah yang datang itu membawa 1000 rahmat di sebaliknya. Tetapi kadang-kadang kita ni seperti alpa, suka memperbesar-besarkan musibah yang kita hadapi, suka menceritakannya kepada manusia. Kan lebih baik kita rahsiakan dan hanya mengadu kepada yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin Ustazah Hazlina yang lebih arif dan luas pengalaman dalam isu ini akan merungkaikan dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan isu ini. So sebelum itu saya ingin mohon semua yang hadir di sini untuk sentiasa mute audio dan unmute jika kita buka untuk sesi soal jawab nanti. So di samping tu boleh juga tuliskanlah apa-apa saja pertanyaan di ruangan chat box masa sesi berlangsung. Saya persilakan Ustazah Hazlina untuk memulakan perkongsian ilmu kita pada hari ini, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jma' baini wa baina hajati kama jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Amin, amin, amin ya Allah. Ya Allah, Engkau terimakanlah hari ini, pada pagi ini pertemuan kami untuk mencari ilmu ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada semua yang berada di sini ya Allah. Jika ada yang sakit maka Engkau sembuhkanlah dengan izin ya Allah. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Ya Allah, ketika ada yang mereka yang terjejas kerana COVID sebelum ini ya Allah, maka Engkau percukupkan ya Allah. Ya Kafi, ya Kafi, ya Kafi. Kau cukupkanlah untuk mereka ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang bermasam muka, ya Allah, maka Engkau pertaupkanlah hati-hati mereka. Ya muqallibul qulub, sabbit aqdamana, sabbit qulubana. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Baik, jadi alhamdulillah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ida, Ida Maslina yang menjadi moderator kita pada pagi ini. Lama tak jumpa juga dengan Datin Liz, ya. Walaupun sebenarnya tak jauh sangat pun. Ya. Dan semua yang wanita-wanita hebat pada pagi ini, saya mengucapkan terima kasih kerana kita sama-sama dapat berkongsi dan hari ini kita mengejar-ngejar fastabiqul khairat untuk mendapat kebaikan dalam mencari ilmu dan insya-Allah kita praktik dalam hidup kita. Jadi hari ini secara peribadi saya memilih tajuk menukar musibah menjadi hikmah. Ya, sebab kita pun tahu dalam tempoh hampir masuk tahun yang ketiga ni dengan kita kata maknanya kita kata pandemik COVID, kemudian banyak kehilangan nyawa, banyak kehilangan harta, ada yang pembisnes ni ramai yang tutup kalau kata tutup gulung tikar dan sebagainya, ada yang kehilangan orang-orang yang disayangi. Jadi bagaimanakah kita sebagai orang yang beriman, orang yang mukmin, percaya kepada Allah, percaya kepada qada dan qadar, bagaimana kita nak menukar mind setting kita dan cara berfikir kita, cara perlakuan kita, menjadikan sesuatu yang buruk itu akhirnya menjadikan sesuatu yang indah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga di sisi manusia. Jadi saya ambil surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Jadi bila mencari-cari tajuk tu, nak cari hikmah kat warna tu, jadi terfikirlah bahawa sebenarnya dalam proses 3 tahun, sebab saya sendiri pun ada bisnes, kawan-kawan pun ada bisnes dan sebagainya, ramai yang terjejas, ramai yang tutup, dan ramai yang jadi muflis dan sebagainya. Dan saya percaya wanita-wanita yang berada di depan saya ini juga ialah wanita-wanita yang kita ni hidup kita up and down, dan itulah kehidupan manusia. Jadi bagaimana kita nak solusi daripada Al-Quran? Ya, penjelasan daripada Al-Quran bagaimana kita sebagai manusia untuk menghadapi hari-hari yang seperti ini. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 157, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Allah kata, aku akan menguji kamu dengan sesuatu yang pertama ialah rasa takut, rasa gentar, rasa macam tak mampu dah nak hadapi hidup. Itu kan semua dilalui oleh yang kita kata sebagai manusia. Kemudian walju', rasa lapar, harga barang naik dan sebagainya. Kita pun tahu sampai kita kata ayam pun harga pun dah naik mendadak dan sebagainya disebabkan kita tak dapat nak masuk, katakan kita tak dapat nak masuk import barang-barang makanan, terutama kalau ayam ni saya difahamkan sebab saya pernah pergi melawat satu ladang tu, dia tak boleh nak jual. Dia cakap kan satu ekor ayam tu 20 sen je dia cakap. Sedangkan dedak daripada Thailand tak boleh nak bawa masuk, jadi mahal sangat. Jadi itu yang sebenarnya yang berlaku. Itu walju', maknanya rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta, dan hartalah kita wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Jadi wassamarat ni kita sebut sebagai buah-buahan, hasil-hasil pertanian. Jadi sebenarnya kalau kita tengok yang disebut dalam Al-Quran ni, kesan daripada COVID sebenarnya itu ayatnya. Dia tak sebut COVID, tapi diuji dengan apa yang berlaku pada hari ini. Wa basyiris sabirin, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi perkataan sabar itu merupakan kunci kepada yang tadi diuji dengan kematian. Ada satu keluarga saya dengan izin Allah sempat jugalah pergi ke hospital Tunku Apa Rahimah tu dan memang melihat yang mana
mayat-mayat yang COVID tu memang diletak dalam kontena. Masa tu sebab masa yang pertama tu kontena sampai bertindih-tindih sampai 2-3 hari. Saya kata Allahu Akbar, hanya Allah je yang maha besar, dia yang maha mengetahui. Ya Allah, kita sebut udah wabasyiris sabirin. Jadi wabasyiri, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau sabar ni, apakah definisi sabar? Jadi kalau dalam bahasa Inggeris, akhirnya saya duk fikir, sabar ni orang sebut dalam bahasa Inggeris apa ya dah tulis? Kalau sabar. Patience. Okay. Kalau saya ambil letak satu perkataan yang mungkin kita biasa sebut, tapi saya rasa itu lebih tepat, resilience. Resilience, ya. Okay. Bukan maknanya passion. Kan biasa sabar tak passion. Sabarlah. Tapi kalau resilience ni makna ada ketahanan diri kita. Jadi kalau ketahanan diri kita itu wabasyiris sabirin, dia kata antara formula untuk dapatkan yang kita sebut tadi itu, kita diuji dengan macam-macam ni dalam tahun-tahun yang 3-4 tahun ni lah, dan ke depan kita pun tidak tahu lagi bagaimana keadaannya. Yang kata pertama resilience, ada ketahanan. Ketahanan tu makna apa? Ketahanan itu dengan cerita ni maknanya sabar, kemudian kekuatan, ada kekuatan. Nanti saya tunjuk contoh-contoh dalam ayat yang kita nak baca. Kemudian dia kata allazina, orang yang resilience ni, ciri-ciri dia apa dia? Allazina iza asabatuhum musibah, iaitu orang-orang yang beriman ini, siapa cirinya? Apabila mereka ditimpa dengan musibah, qalu. Nombor satu dia akan sebut begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kita sebut masa meninggal je lah. Tapi ketika diuji, musibah tu asabah, maknanya dalam bahasa Melayunya, saya tengok dalam bahasa itu, ketika bertimpa-timpa, itu makna musibah. Ketika bertimpa-timpa, qalu, mereka berkata apa? Mula-mula sekali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, aku hanya kembali kepadamu, ya Allah. Itulah sebenarnya solusi yang pertama kita sebut sebagai ada tauhidic paradigm. Tauhidic paradigm, bagaimana kita hanya mengusahakan Allah je ketika itu. Kita sebut, sungguh ya Allah, kita sebut, inna lillah, sesungguhnya apa yang datang daripada dahulu yang kau beri ialah darimu ya Allah. Dan kepadamu juga aku akan kembali ya Allah. Dan kepadamu juga aku akan meminta ya Allah. Dan kepadamu juga aku akan merayu ya Allah. Dan kepadamu juga aku akan minta pertolongan ya Allah. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ya Allah, engkau boleh mengambil segala yang engkau beri ya Allah. Tapi aku mohon padamu ya Allah, kau berikanlah rasa sedikit kasihan kepada diriku ya Allah. Sebab itu kalau kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim? Sebab daripada akar kata bahasa Arab, dia Ra, Ha, Mim, Rahimah. Jadi apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim? Dalam bahasa Arab, katanya Rahimah tu maknanya, kalau Ar-Rahman, satu nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Senang cerita Ar-Rahman ni kalau kita tengok, senang cerita Allah bagi semua bernafas, tak kira pada yang Muslim atau non-Muslim. Siapa yang bekerja keras, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, ikut SOP dan sebagainya. Dia pagi-pagi lagi tu pukul 3 pagi dah angkat dah sayur dekat pasar, pergi jual dan sebagainya. Jadi tak kira lah yang nama Ahmad ke, Alung ke, Ameng ke. Kalau dia bekerja keras dengan sifat Ar-Rahman, Allah itu Maha Pemurah. Kau buat, engkau dapat. Dia kata, siapa yang bekerja keras, dia akan berjaya. Itu Ar-Rahman. Maknanya Allah bagi pada sekalian makhluk. Tidak pernah. Dan cerita Ar-Rahman Allah ini, katakan saya selalu sebut kepada anak-anak Darul-Wadah. Anak-anak Darul-Wadah ni mereka yang terlanjur. Ya, yang terlanjur. Dan kes-kes sekarang ni, masa COVID ni, kes domestic violence meningkat. Kalau rumah kami tu sampai saya meningkat ni sampai 25%. Yang last kali yang saya jumpa ialah seorang wanita dekat rumah flat, ya, suami dia ketuk dengan pahat atas kepala ni. Dia ketuk dengan pahat betul. Bila saya tu orang tunjuk gambar, ustazah tolong datang, dia cakap, dia kata macam mana nak buat ni. Saya pun pergi juga. Kata panggil polis dan sebagainya, senang cerita.
dia terpaksa dibuang tempurung kepalanya, dan masa pergi ke hospital tu, hari yang kedua saya baru boleh masuk, tengok dia tu maknanya terpaksa diskop sebahagian daripada otaknya tu. Jadi saya pun tanya kepada wanita tu, kenapa jadi macam ni? Dia cakap, saya dah kahwin kali ketiga Ustazah, tapi yang ketiga-tiga tu semuanya kaki dadah. Semuanya dadah. Jadi kes dadah. Jadi bila suami minta duit, isteri dah tak nak bagi dah. Jadi itu jadi maknanya bergeluk dan memukul dengan pahat kepala. Tapi saya tanya dia, puan macam mana puan? Puan masih nak tinggal dengan suami lagi ke? Saya tanya. Kalau saya tak ada suami, saya nak makan apa Ustazah? Tadi saya sebut tadi ayat resilient tadi yang diuji tu, wabasyiris sabirin tu maknanya bukan kerana orang yang sabar tu macam itu sebenarnya. Sebab Islam tidak, dalam Islam Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita nak kebaikan di dunia dan kita nak kebaikan di akhirat. Kita bukan agama yang kita kata maknanya di akhirat je kita nak bahagia, tidak. Jadi balik pada cerita tadi, saya sebut tadi, bayangkan Ar-Rahman Allah ni, saya cakap tadi, katakan rumah Darul Wadah duduk sebelah kanan, yang lain tu masjid. Tapi Allah masih tetap memberi matahari yang sama kepada semua. Yang kata yang buat jahat dan sebagainya itu, masih Allah bagi dia cahaya matahari itu tetap juga dapat kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Itu makna sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sifat Ar-Rahman ni makna dia bagi pada semua makhluk. Haiwan ke, dia bernafas, kita pun bernafas, tak ada lagi. Itu makna kekuasaan yang disebut Ar-Rahman. Jadi kalau kita sebut siapa yang bekerja keras, makna Allah bagi, itu asas. Tetapi Ar-Rahim khusus. Khusus itu makna pemurah, ya. Itu makna Allah pemurah hati bagi pada semua. Kalau Ar-Rahim, Allah bagi pada golongan-golongan yang tertentu yang kita sebut golongan-golongan yang mengimani Rasulullah SAW, berimani Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kata special untuk orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi kita kata kat sini, asabahum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang bila dia dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, biasanya kita waktu meninggal je lah kita sebut innalillahi, tidak. Sebenarnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita dapat apa-apa pun sekali kita sebut, aku pulangkan segalanya kepadamu ya Allah. Aku pulangkan segalanya kepadamu ya Allah. Kemudian orang yang ada ciri macam ni disebut sebagai macam mana? Orang yang macam ni tadi ada resilient, kesabaran, kemudian dia kembali kepada Allah dengan sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim, itu disebut ulaika alaihim, orang-orang yang ada ciri macam ni, salawatum min rabbihim, Allah memerintahkan malaikat berselawat ke atas mereka. Biasanya kita kata kita yang berselawat ke atas Rasul, tapi orang yang ada ciri macam ni ketika dia uji, dia masih beriman, dia masih percaya, dia memohon dengan Ar-Rahman, dengan Ar-Rahim Allah itu, maka dia kata alaihim salawatum min rabbihim, ke atas mereka Allah memerintahkan malaikat-malaikat berselawat ke atas orang-orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini. Subhanallah. Wa rahmah, dan diturunkan rahmah. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk. Maknanya biasa kita yang berselawat ke atas Nabi. Kali ni orang yang ada ciri-ciri bila diuji seperti ini, dia beriman, dia percaya, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah, maknanya apa yang berlaku dalam hidupku ya Allah, maknanya semua datang daripada-Mu ya Allah. Baru kita sebut ya Allah ya Tuhan kami, maka Engkau berilah rahmat ya Allah kepada kami ya Allah, aku mohon pertolongan-Mu ya Allah, aku mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Jadi orang yang macam ni, ada ciri macam ni, disebut orang yang diberi rahmat dan diberi selawat oleh malaikat. Malaikat perintahkan, Allah perintahkan malaikat berselawat ke atas orang ini. Subhanallah. Baik. Jadi kita dah tahu kelebihan, maknanya orang kata menukar musibah menjadi hikmah. Contoh, yang ni sebelum ni saya minta buka Quran, kalau boleh buka Quran, surah Al-Anbiya. Tak apa, kita tengok sebab menarik kalau kita perhati, kita tengok words by words ni. Ya, surah Al-Anbiya ayat 80, ayat 80 berapa ni? Saya pun tak pernah nampak. 82, ya. 82. Okay.
Kita baca. Sabar, Ustazah, muka surat. Okey, tak apa. Muka surat 329. 329. Ya. Ada yang nak baca? Ada siapa-siapa yang nak baca? Tak apa. Jadi sekali macam tadarus kita hari ni. Okey ya, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba iz nada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Ini apa maksudnya? Wa ayyub, kisah contoh ya seorang hamba Allah yang timpa musibah. Sebab tajuk kita musibah tadi. Seorang hamba Allah iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ni dalam kalau kita baca kitab sirah disebutkan bahawa Nabi Ayub ini mempunyai anak yang ramai sebenarnya. Kemudian pengikut yang ramai. Maknanya kemudian kekayaan yang sangat banyak dan luar biasa. Tetapi ketika dia ditimpa dengan musibah, apa musibahnya? Disebut ya dalam kitab sirah, iaitu ketika dia dah berada di kemuncak selanjutnya. Berada di kemuncak. Maknanya pengikutnya ramai, anaknya ramai, hartanya banyak, maknanya kekayaannya cukup banyak. Allah telah menguji beliau. Sebab itu kisah ni kan saya ambil kisah Nabi Ayub. Kalau malaikat memang malaikat, tapi kenapa ya? Maknanya nabi-nabi dijadikan daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan malaikat. Sebab nak menunjuk ajar kepada kita ni manusia. Sebagaimana nabi itu manusia, dia ada bersifat sebagai manusiawi. Jadi dia tak jadikan daripada malaikat. Jadi kisah Nabi Ayub ni ialah kisah manusia biasa. Nabi tapi manusia. Apa yang berlaku ketika dia duduk di kedudukan yang paling hebat tadi, ada harta dan sebagainya, diuji tadi musibah tadi. Kita kata. Yang meniaga saya tahu kawan-kawan saya ramai yang tutup bisnes. Tak boleh nak bertahan itu. Ustazah nak bayar macam mana kalau kaki tangan 35 orang. 35 orang kaki tangan dia cakap. Start sebulan rasa okey, tapi dah 3 tahun masuk dah okey. Saya rasa ramai sekali yang tutup dan terpaksalah cari jalan ke mana-mana pun. Jadi peristiwa ini yang kita kata kekurangan harta, ya, dulu ada pangkat, ada kekayaan, tapi tiba-tiba hilang dalam COVID ni. Tak banyak ya, terpaksa jual rumah. Jadi begitu juga yang pernah berlaku kepada Nabi Ayub AS. Apa yang berlaku? Nabi Ayub, Allah uji dia dengan satu penyakit. Dengan satu penyakit. Jadi kalau kata COVID ni menyebabkan kekurangan harta, maknanya tak sebut nama COVID. Betul kan? Tapi disebut dalam Al-Quran. Kekurangan harta tadi. Kekurangan anak pinak dan sebagainya. Kehilangan nyawa. Jadi dia pun penyakitnya disebut dalam istilah Melayu. Saya tak tahu dalam istilah perubatan tu saya tak cari. Kalau orang kata sebut penyakit sopak. Penyakit sopak ni maknanya apa yang berlaku, bau busuk, daging semua relai satu-satu. Daging ni jatuh, bau busuk. Jadi pengikut-pengikut dia pun dah meninggalkan dia. Dah lama dah orang kata meninggal dia. Harta-harta dia tu semua hilang semua dan sebagainya. Dah sebab terlalu lama penyakitnya itu. Yang sanggup menemani dia itulah satu-satunya ialah isteri. Isteri Nabi Ayub AS. Kemudian sampai relai habis ni. Kalau kata sopak dulu, kalau saya tak tahu, saya tak cakap. Saya tanya adakah sama dengan kusta? Tidak, dia cakap. Tapi maknanya menyebabkan daging tu jadi luruh. Dah berbau busuk dan tak ada orang nak pergi dekat dengan dia. Jadi apa yang dibuat? Itu cerita soalannya. Apa yang dibuat oleh Nabi Ayub AS ketika menerima musibah ini? Dia pun nada. Dalam bahasa Arab nada ni, nada ini memanggil. Memanggil sama ada daripada jauh dan daripada dekat.
Nada tu sendiri makna memanggil daripada jauh ataupun dekat. Dia pun memohon, memanggil Rabbahu, disebut apa? Anni massani yadurra. Dia tak sebut, ya Allah, sembuhkanlah saya, ya Allah. Tapi ayat dia, Anni, sesungguhnya aku, ya Allah, massaniya. Itu bahasa yang paling halus bagi seorang Nabi. Aku telah disentuh. Kalau kita bertimpa-timpa, Ustazah, kalau ayat-ayat saya, bertimpa-timpa, Ustazah. Tapi sebagai seorang Nabi disebut ayat yang paling-paling lemah lembut di sisi Allah. Disebut, Anni massani yadur. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah disentuh dengan kemudaratan. Ya, jadi sebenarnya kalau dalam bab sakit, kita doa yang ni lah, Anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Itu merupakan satu doa bagi orang-orang yang ada sakit. Jadi, wa anta, dan engkau lah ya Allah, arhamar rahimin, yang sebaik-baik pemberi rahmat. Sebaik-baik arhamah ni maknanya kalau dalam istilah ni kita sebut apa ya? Superlatif kalau dalam bahasa Inggeris. Yang paling tinggi. Kalau dalam bahasa Arab ni maknanya yang paling arhamah. Kalau rahim, baik. Arhamah, engkau lah yang paling terbaik, paling pemurah kalau arhamah ni. Bahasanya. Kita sebut superlatif. Ar-Rahimin, engkau lah sebaik-baik pemberi rahmat dan kasih sayang. Itu je diulang. Itu je diulang. Disebut dalam kitabnya lagi, kalau ketika pengikutnya semua lari, hartanya, rumah-rumahnya terbakar, anak-anaknya semua ramai yang mati dan sebagainya. Berbelas-belas tahun. Tapi itu yang disebut. Anni massani yadurru wa anta arhamar rahimin. Kemudian pernah berlaku, dah sampai macam ni, dia kutip ni. Dia kutip balik. Ni nak cuba tampal balik tu. Daging-daging yang hilang. Maknanya sakitnya tu sampai tahap itu. Jadi akhirnya apa yang berlaku ialah Allah bagi kesembuhan pada dia. Kemudian apa dia? Fastajabna lahu, ayat seterusnya. Fastajabna, Allah menjawab. Allah memberi respon. Allah memakbulkan lahu. Fakashashna bihi min dhurri, maka Allah hilangkan ya semua kemudaratan yang ada padanya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, dan kami berikan kepada ahlinya, anak beranaknya, saudara-saudaranya tu, wa mislahum ma'ahum, orang-orang yang seperti Nabi Ayub. Maknanya ini percontohan. Maknanya siapa yang diuji dengan kesakitan, dia bersabar, dia berdoa kepada Allah, dan antara doanya tadilah jadi anni massani yadurru wa anta durru wa anta arhamur rahimin. Inilah doa-doa kalau kita nak bacakan kepada orang yang sakit. Jadi dia tak minta ya Allah sembuhkanlah aku ya Allah. Itu bahasa yang paling halus yang diajar oleh Nabi Ayub AS untuk meminta kesembuhan. Jadi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Diulang je baca yang tu. Apa yang berlaku? Fastajabna, Allah menjawab, Allah memakbulkan ma'ahum. Dia kata rahmah, merupakan satu rahmah min indina wa zikra lil abidina, merupakan satu peringatan, satu peringatan, satu reminder ya lil abidin, untuk hamba-hamba. Jadi kalau dalam kes ni, kalau ada sakit, kita cakap dia musibah, macam mana nak jadi hikmah? Sebab selepas itu bila dia baik, dia pulih, ya, dia pulih dan dia baik, dengan izin Allah, Allah memberi kekayaannya yang dulu kalau kita kata tadi dah habis semua, Allah memberi berlipat kali ganda. Kemudian mendapat lagi zuriat-zuriat yang baik-baik. Jadi itu antara contoh bagaimana dalam kisah Nabi-Nabi. Sebab Nabi itu juga manusia seperti kita. Jadi percontohan kalau ketika di musibah macam mana kita nak jadi hikmah. Maknanya jangan putus asa, berdoa. Dan contoh kita ni, maknanya Nabi Ayub 18 tahun. 18 tahun dia jatuh sakit tu. Semua orang lari ketika itu. Tetapi ketika Allah memberi kesembuhan, keadaannya jauh lebih baik daripada keadaan-keadaan sebelumnya. Caranya macam tadi, doa, kita kata tadi. Kemudian tadi dah sebut tadi, ni yang dia minta ialah ketika dah lurus semua ni, dia cakap ya Allah ya Tuhanku, engkau boleh ambil yang lain ya Allah, tapi jangan engkau ambil lidahku.
Jangan kau ambil lidahku dan jangan engkau ambil hatiku. Sebab lidah ni kalau boleh nak berzikir. Berzikir. Dan kalau hati tu hanya mengingati setiap kali berdegup jantung tu, hati tu degupannya la ilaha illallah. Berdegup je la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Itu bagaimana menukar musibah yang kita kata penyakit yang luar biasa. Tetapi dengan izin Allah. Boleh pulih dan menjadi semakin baik dan semakin hebat selepas itu. Itu ayat yang pertama. Kisah daripada Al-Quran. Kemudian kita tengok pula ya kisah lain. Kisah lain kisah apa? Kita baca surah ya. Tadi kisah saya ambil tengok ya Wazannuna ayat 85. Minta maaf ayat 86. Wazannuni ya. Wazannuni izzahaba mughadiban fazanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini kisah apa? Kisah yang kedua. Menghadapi musibah yang kedua. Apa dia? Frust, kecewa, apa lagi? Stres. Rasa tak nak buat kerja dah. Tak kena sakit tapi dari segi jiwa. Tadi sakit fizikal, jadi sakit dalaman jiwa. Frust dah. Lagi rasa macam buntu, kecewa dalam hidup, stres dalam hidup sebab semua buat tak jadi. Dah berapa kali dah bisnes jatuh dan sebagainya. Kita kata ataupun ada je benda yang tak kenal, yang tak kena. Kan kadang-kadang suami pula buat hal, anak buat hal dan sebagainya. Jadi rasa stres sangat. Benarnya rasa stres, rasa kecewa dalam hidup itu pun juga dilalui oleh nabi-nabi. Dalam kisah ini Allah bagi contoh kepada kita bagaimana nak menukar musibah tu. Kecewa. Nak buat apa kalau kecewa? Biasanya pergi makan-makan lah ustazah ramai-ramai. Pergi makan ramai-ramai, enjoy. Atau kita pergi jalan-jalan, travel dan sebagainya. Tapi ini ustazah tunjuk cara ya yang ditunjuk dalam Al-Quran. Sebenarnya benda tu bukan salah, tak salah pun. Tapi bagaimana dalam Al-Quran menunjuk jalan kepada kita. Okey. Kisahnya Wazannuna. Wazannuna ni maknanya kisah Nun. Nun ni ialah ikan paus. Kisah Nabi apa? Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus Allah bagi kepada dia umur yang sangat panjang. Ya, 998 tahun. Oh, lama. Jadi umat Nabi Muhammad aja yang tak lama umur. 998 tahun dia mendakwahi, mengajar risalah kita sebut Dinul Hanif, maksudnya belum Islam lah, supaya memeluk kepada percaya kepada Tuhan yang satu. Dari tempatnya nama Ninawa, 998 tahun. Penduduknya ramai. Ninawa ni kalau sekarang ni Syria. Nama lama dia, nama ancient dia Ninawa, nama moden dia Syria. Jadi kat situ tu tanah yang memang pernah dengan peperangan yang orang keras kepala dan sebagainya. Sampai sekarang. Jadi ketika dia menyeru untuk membuat kepada Dinul Hanif itu, daripada umur dia 990 tahun, 98 tahun, yang memeluk Dinul Hanif itu disebut dalam kitab 23 orang saja. Kalau kita lah, kita hantar flyer, buat ini, datang-datang kita inilah ramai ahli adalah ni kat 100 orang yang datang 15 orang. Okey lah tu. Contohnya. Maknanya kita sebagai manusia, kita rasa frust. Kan kita buat program tak datang, kita sebagai manusia kita rasa kita frust. Saya dah buat macam-macam dah dan sebagainya. Itu juga yang dilalui oleh Nabi Nabi Yunus. Kerana kecewanya kita dengan kadang-kadang dengan masalah kita pun melarikan diri. Itu realiti. Sebab itu saya cakap tadi kenapa Nabi dijadikan daripada basyarun, manusia. Jadi bila dia frust, dia pun pergi ke pantai yang ceritanya ialah akhirnya dia naik kapal. Betul kan? Bila naik kapal, kemudian dah kena gelombang besar pula. Ketika itu Allah menguji. Gelombang besar, kemudian dibuat undian, maka dia yang diundi supaya keluar daripada kapal.
kapal. Jadi nak cerita bila dia masuk dikeluarkan kapal, kan kita tahu ceritanya dia ditelan oleh ikan nun tadi ataupun ikan paus. Jadi kita boleh bayanglah ikan paus tu besar, dia masuk dalam perut paus, dalam kegelapan perut paus. Pertama, maknanya sekali dah gelap. Tak tahu, tak nampak apa ni. Tak tahulah bangkai apa, bangkai kapal ke, bangkai macam-macam dalam perut ikan paus. Dan ikan paus Allah memang jadikan nature dia, habitat dia, dia tidak boleh berada di pesisir pantai sebab dia besar, jadi dia kena berada di lautan dalam. Maknanya di lautan Atlantik, Arktik. Jadi duduk dalam kegelapan, orang kata laut dah dalam, dah 2 kali dah gelap tu. Tadi gelap masuk dalam perut paus, yang kedua gelap dalam kedalaman lautan dalam. Yang ketiga, gelap lagi dalam dalam kita kata waktu malam. Jadi 3 kali kegelapan. Bertimbun-timbun tu sebenarnya cerita. Macam sebab tu ayat ni lepas tu disebut macam ni. Wa zannuna izzahaba mughadiban. Dia pergi masuk dalam perut Nun dalam keadaan dia marah, dia frust. Fa zanna allan naqdiru alaihi fanada fi zulumat. Maka dia pun bila dah berada dalam 3 kali kegelapan tu, makna bertimbun-timbun. Kalau kita rasa macam buntu, tak tahu nak buat apa. Bisnes tak jadi. Kemudian anak buat hal. Kemudian suami buat hal. 3. Macam itulah senang cerita perasaannya. Ada je. Balik kampung, baru ni sedih mak meninggal. Lepas tu baru pergi balik semula, bos kata, kau berapa hari ambil kerja kau? Tak payah kerja lah. Dah 2 kali kena. Lepas tu bila ada suami pula buat hal. Jadi kat sini memang disebut ya. Dia kata wazan izahmu fazanna alla naqdari fanada fi zulumat. Dalam keadaan itu, apa yang dibuat oleh Nabi Ayub? Dalam keadaan yang bertimpa-timpa dalam kegelapan. Hari-hari ada masalah. Ada je, dah habis yang kat sini settle, anak pula tak settle, orang tua pula tak settle. Rakan kita pula tak settle. Ada je masalah dan sebagainya. Dia pun berdoa. Ayatnya nada. Nada ni makna meminta dan memanggil-manggil dan menyeru dalam bahasa Arab. Fanada fi zulumat. Dia pun dalam kegelapan itu, stres itu, rasa kecewa, rasa gelap tak nampak tu, dia sebut kata ini je. La ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka. Aku menyucikan Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya mungkin aku sendiri yang telah menzalimi diri aku ya Allah. Di doa inilah yang berulang kali dibaca oleh Nabi Ayub. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguh ya Allah. La ilaha illa anta. Aku hanya meminta hanya kepadamu yang satu-satu, the one and only God. Subhanaka. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya mungkin aku terdiri pada orang-orang yang zalim. Mungkin ada mistake kita sendiri. Tapi kita tak sedar. Jadi kita minta je dengan la ilaha illa anta ni. Ayatnya tu. Ayat 87 menyebut fastajabna lahu, maka Allah respon, Allah menjawab, Allah memakbulkan kepada doa Nabi Yunus tadi. Wa najjaynahu minal ghammi, dan kami lepaskan dia daripada minal ghammi. Cantiknya keindahan bahasa Al-Quran. Al-ghammi ni makna apa? Al-ghammi ni ialah dalam bahasa Arab, al-ghammi ni maknanya awan hitam yang kelam. Kalau kita sebut dalam bahasa sains tu, dulu kita belajar awan Columbus. Gelap. Baru ni masa kita banjir tu, gelap dunia. Bertimpa-timpa. Itu perumpamaan orang-orang yang duduk dalam kesusahan. Yang tak nampak, tak terbuka, tak nampak cahaya matahari, sinar matahari, tak ada. Tetapi dengan dia duk sebut banyak-banyak tu, la ilaha illa anta, itu makna tauhid. Ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi, dan kami keluarkan dia daripada kegelapan-kegelapan yang sampai bertimpa-timpa itu.
Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah bagaimana kami membebaskan, memerdekakan orang-orang yang beriman daripada segala kesusahan, musibah dan sebagainya. Jadi itu contoh yang dibagi bagaimana nak bertukar musibah menjadi hikmah. Dulu kita kata kena buang kerja tak tahu. Rupanya ada bakat buat cheesecake. Mula-mula beritahu kawan je lah, nak buat cheesecake ni. Mula-mula nak buat samping-sampingan kat rumah, sekarang ni online je. Saya tahu ramai yang baru ni just speak, waktu cakap attitude skill, kalau kan dah tulis dalam kita kata pengurusan ni, attitude skill and knowledge. You ada attitude yang bagus, tak pernah putus asa, sentiasa berdoa, sentiasa resilient, sentiasa sabar. Nah, ada kemudian attitude yang to skill, kita ada skill apa dia, pandai marketing, boleh buat lagi dan sebagainya. Hari ini saya tengok ramai yang duduk kat rumah menjana sampai 7,000, 8,000. Dengan ada yang buat jahit, ada orang yang memang dia tak pandai jahit, ada yang pandai buat kek, ada orang yang pandai, maknanya dia tahu marketing. Contohnya. Jadi masing-masing tu kena teroka apa yang dia ada dalam dia, key knowledge. Jadi macam inilah hari-hari kita update diri kita dengan ilmu-ilmu baru. Kalau saya bukan dalam bidang marketing, saya bukan dalam bidang perniagaan, saya memang ambil agama, kemudian saya sambung belajar buat undang-undang. For the sake masuk tu ialah sebab saya pernah masuk dalam lokap 2 hari. Kerana menolong anak yang umur 11 tahun, bawah umur, dia mengandung, jadi dihantar oleh seorang, ada restoran PKNS Shah Alam tu, dia hantar dekat rumah kami. Dia kata, Ustazah, saya rasa budak ni lari daripada rumah. Dia kata 3 hari dah tak makan. Sebab kita 3 hari dah tak makan. Saya tengok dia minum air pahit dekat PKNS tu. Saya suruh dia hantar dekat masjid Jalan Kebun. Sekali hantar, sebab dia mengandung umur 13 tahun, kena bawa pergi ke hospital. Pergi hospital, saya tunggu dia dalam bilik, ambil tu test air kencing tu, urine. Sekali saya tunggu lama kat pintu tandas tu, saya tak tahu dia pergi mana. Saya pun masuk balik ke tandas, buka satu-satu, tengok-tengok dia naik kat tingkat atas tu. Siapa? Ni cerita yang saya tahu lepas. Mula tu saya fikir, saya nak buat report polis ke tak? Tunggu sama ada nak tunggu 24 jam atau tidak. Tapi apa yang berlaku ialah, saya balik je ke rumah daripada Hospital Puan Rahimah. Sampai kat rumah tu, kat rumah Darul Wadah kat Jalan Kebun tu, saya dah ada kereta peronda. Datang nak ambil saya. Sebab dia kata ada satu report terhadap saya mengurung budak bawah umur. Jadi, tokan lah. Boyfriend dia tu tokan. Dadah. Jadi, sebab dia bawah umur, disebabkan dia tu bawah umur, jadi perlukan maknanya keterangan daripada ibu bapa untuk memastikan bahawa dia tu memang anak siapa dan sebagainya. Tapi sebabkan saya pun tanyalah ke suami, saya cakap tolonglah cari, saya cakap budak ni duduk kat mana, panggil lah kaunselor, saya cakap. Sebab saya dah duduk dalam lokap. Jadi tanya, akhirnya dia cakap gini, dia kata mak dia ada dekat Pulau Pinang. Jadi saya ni nak dikeluarkan mesti ada pengakuan daripada mak dia. Jadi nasiblah ada rangkaian. Saya mintalah kawan-kawan daripada Pulau Pinang, saya cakap bagi duit kat mak dia cari juga. Tapi masa tu buat express, nak beli tiket malam. Jadi senang cerita, esokkan harinya baru mak dia dapat naik. Jadi saya pun duduklah kat lokap 2 hari. Tapi pengalaman itu, bila kita kata Romi tadi, gelap tu, saya pun cakap, Allah, aku sendiri pun ada anak. Saya cakap, Ila nak buat baik. Ila nak buat baik. Sebab kata attitude, skill and knowledge. Knowledge tu kita kena ada. Jadi saya pun tak teringat bahawa dia itu ialah anak bawah umur. Macam mana pun kita buat baik, kalau dia report polis, memang kita juga yang kena dulu sebab akta kanak-kanak dan sebagainya. Jadi ambil masa 2 hari, mak dia nak beli tiket, carikan tiket dan sebagainya, sampai kat sana dia dapat tu baru keluar. Jadi kat situlah akhirnya saya cakap, nak buat kerja baik sekalipun, you must have a knowledge dalam karier saya. Jadi saya pun belajar yang ni daripada yang kita sebut tadi, bila dah tak tahu buntu, akhirnya tadi saya pun kata, dulu tak bercita-cita pun nak jadi lawyer. Saya cakap tu senang, tak ada cita-cita, dah ada halang-halang ambil law and legal practice tu. Jadi
Dengan izin Allah, tu saya kata menukar musibah tadi. Sebab masuk rokat tu lah menyebabkan saya pergi study. Jadi dengan izin Allah sampai sekarang pun saya study. Doakanlah saya tengah nak buat PhD. Kalau boleh nak aim juga kat Oxford University. Tapi ambil lain sosiologi. Tapi saya akhirnya percaya bahawa benda yang asalnya tu buruk tadi, Nabi Yunus tadi buruk, kan? Maknanya dia lari, dia kecewa, dia frust. Akhirnya Allah datangkan seekor ikan paus tadi. Duduk dalam 3 kegelapan malam. Ketika duduk dalam kegelapan malam yang bertimpa-timpa itulah akhirnya dia menyeru nama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mungkin boleh jadi saja kita jadi begini kerana kita pernah orang kata menzalimi diri kita sendiri. Ada benda yang kita tak buat contohnya. Jadi alhamdulillah lepas je maknanya, kemudian itu satu pengorbanan lah. Kita sebut bagaimana Allah menunjukkan haiwan-haiwan juga melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Sebab kita tahu bila ikan nun, ikan paus itu yang berada di lautan Arktik, yang gelap itu bila dia sampai ke pesisir bermakna dia akan meninggal, dia akan mati sebab airnya cetek. Jadi itu pengorbanan yang dibuat oleh haiwan-haiwan. Kalau kita baca, waktu saya bila baca surah Anbiya, saya cakap, oh luar biasa sekali indahnya cerita-cerita yang Allah nak bagi kepada kita sebagai contoh kepada kita bila kita menghadapi musibah ini. Kemudian fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebab itu masa 2 tahun lepas masa Covid juga tu, yang kapal selam kan, kalau kita tengok mereka bentuk kapal selam menyamai bentuk ikan paus. Jadi yang Indonesia yang bila dia berada di laut dalam, yang meninggal, semua meninggal tu sebab patah. Laut dalam ni dia tekanannya tinggi, patah, dan ada 249 orang ya, tentera-tentera Indonesia yang ramainya Muslim yang terkorban dan syahid. Jadi maknanya kita tadi itu secara harfiahnya, secara metafora. Tapi maksudnya kalau minal ghammi, saya dah sebut tadi, ada kes yang kita stres, kita rasa tak buntu jalan, kita tak nampak jalan dan sebagainya. Maka ditunjuk melalui kisah Nabi Yunus AS. Kemudian disebut lagi, ini juga luar biasa, kisah Nabi Zakaria. 25 tahun kahwin, contohnya, tak dapat anak Ustazah. Kalau balik kampung ada yang nyindir-nyindir. Saya ada kalau boleh nak juga ada zuriat, ya Allah. Dah masuk umur 50 dah Ustazah. Nak ambil anak angkat ke apa ke dan sebagainya. Ada yang tanya gitu sebab tu kat rumah darwadah tu ramai yang ambil anak angkat tu. Tapi saya tak buat. Saya memang tak buat. Jadi kisahnya wa Zakaria. Kisah Nabi Zakaria. Iznada rabbahu. Dia berdoa kepada Rabbahu, Tuhannya Allah. Apa doanya? Ini doanya. Rabbi la tazarni fardan. Ini doa ya. Rabbi, wahai Tuhanku, la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Maka engkaulah sebaik-baik yang memberikan waris. Kisah Nabi Zakaria ni, kalau kita baca dalam sirah-sirah Nabi ni, Nabi Zakaria berusia 97 tahun dan isterinya 89 tahun. Dan kedua-duanya tidak mendapat zuriat. Dari segi akal kita mengatakan bahawa umur 97 dengan 89 macam mustahil dapat anak. Dari segi realitinya. Tetapi ketidakputusasaan maknanya terus berjuang. Nabi Zakaria dia berdoa kepada Tuhannya, dia sebut ayatnya, Rabbi la tazarni fardan, ya Allah jangan engkau tinggalkan kami ini sendirian. Jangan engkau tinggalkan kami ini sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Apa kata ayat seterusnya? Fastajabna lahu, kami memakbul. Kami merespon, kami menjawab, lahu baginya, wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan kepadanya seorang zuriat yang orang kata mustahil lah kak, mengandung, ambil anak angkat je lah. Nak cari anak angkat pun payah. Tapi tidak mustahil di sisi Allah, sehingga dia dapat seorang zuriat namanya Nabi Yahya. Jadi
pada usia 89 tahun dan Nabi Zakaria berusia 97 tahun yang kita kata it's a miracle. Keajaiban. Mana mustahil tak di sisi Allah. Tidak mustahil. Wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu, iaitu Allah kata bagaimana kami memperelokkan organ-organ dalaman zawjahu, isterinya. Sebab kita umur 89, menopause dah kita sebut itu. Tapi di sisi Allah tidak. Dia kata aku yang memperelokkan. Aku yang memberikannya. Apa yang dia buat? Ini contoh bagaimana nak menarik benda yang musibah jadi hikmah. Dia kata, innahum, kedua-dua mereka ni, kisah Nabi Ayub dan isterinya, kanu yusari'una fil khairat. Ciri-ciri yang dia buat, mereka itu bersegera dalam membuat kebaikan. Yusari'un. Maknanya pergi masjid, mula-mula masuk je, contohnya, ambil duit RM1, kita ada RM2, ambil duit RM1, masuk dalam tor masjid. Kita pergi ke pasar Ramadan, kita bukan nak makan banyak pun murtabak tu. Tapi kita beli 10. Dengan niat apa? Dengan niat nak bantu peniaga tu. Kemudian, yang 9, satu kita ambil, 9 kita bagi-bagi kat jiran kita. Itu maknanya mereka-mereka yang bersegera dalam membuat kebaikan. Yusari'una fil khairat. Kadang-kadang kita tengok ada orang menjual, kadang-kadang kita beli ni bukan kerana kita nak makan, tapi kerana kita nak tolong dia. Kita nak tolong dia. Kadang-kadang lalu kat jalan nampak ada orang jual sayur. Kita pun tengok, banyak lagi sayur tu. Pakcik tua pula tu. Orang lain ada payung, pakai payung, dia tak ada payung. Pasal susah dan sebagainya. Kita beli 10 ikat, balik kat rumah, kita bagi kejiranan-kejiranan kita. Bukan kerana kita nak makan. Itu maksudnya yusari'una fil khairat. Kita nak bantu dia untuk hidup. Tapi kita tak nak bagi duit. Kita nak bagi dia, contohnya tak di pekerjaan. Kan itu makna yusari'una fil khairat. Kemudian pertama, dia sentiasa bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu bagaimana nak menukar musibah jadi hikmah. Kita memang tak ada duit, ada RM2 je. Betul-betul ada tinggal RM2. Tapi RM2 tu, kita kata ginilah, ambil dia RM1, kita RM1. Dia boleh beli, kita boleh beli. Dia ada, kita pun ada. Itu cara berfikir, maknanya tidak akan jadi kurang walaupun aku bersedekah, walaupun RM1. Itu cara kita berfikir. Buat orang-orang yang nak bersegera dalam menjalankan kebaikan. Kemudian apa lagi yang kedua? Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka itu sentiasa berdoa dalam keadaan dia senang ataupun dia susah. Wa kanu lana khashiin. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ni orang-orang yang fokus. Tak pernah putus asa. Fokus. Kali pertama menjual tak ada orang beli. Kali kedua tak ada. Kali ketiga tak ada. Kali keempat kita bersedekah. Kali kelima bila bersedekah tu Tuhan bagi izin laku semua hari itu. Itu contoh-contoh bagaimana yang kita kata menukar musibah menjadi hikmah. Sebenarnya maknanya kalau kita tengok Al-Quran ni subhanallah, sebenarnya yang duduk dalam COVID ke, lepas tu baru ni berlaku banjir di mana-mana, kehilangan harta, rumah, kereta pun dah tersadai dah ustazah dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada dalam Al-Quran telah menunjukkan jalan-jalannya. Kemudian kalau kita tengok ni ustazah ambil tiga contoh. Tiga contoh saja. Kisah bagaimana ditunjukkan Nabi-Nabi ketika menghadapi musibah apa yang dia buat. Boleh kita ulas tak? Ustazah dia cakap seorang-seorang ni. Ya Ustazah, maaf Ustazah. Boleh kita buka kepada Boleh. ni Q&A. Yes. Mungkin para hadirin muslimat semuanya ni ada apa-apa soalan boleh bertanyakan, boleh unmute ataupun boleh tulis juga di chat box, saya boleh bacakan. Sebab kita lagi 5 minit lagi ni dah dekat pukul 11 dah ni. Dah di akhir. Ataupun boleh kita tayangkan doa-doa yang boleh dibaca. Okey, boleh. Minta tolong
host sharekan doa yang Ustazah ada share tu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Salam. Ya, saya Yas. Ini saya cuma nak sikit guidance sikit lah kan. Okay. Okay, yelah seperti yang kita tahu, seperti maklum semua entrepreneur pun ada masalah sendiri kan. Jadi termasuklah saya antara Allah pilih untuk diuji kali ni lah. Jadi ujian yang ditimpa tu saya alhamdulillah juga sehari sebelum sebenarnya waktu last year hari Siti Sarah meninggal tu saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk saya tak tahu apa yang terjadi pada saya mula berhijab pada hari tu kan. Jadi saya tukar saya punya penampilan, saya punya identiti semua sekali serentak. Jadi saya pun dalam keadaan bingung juga waktu tu kan. Jadi saya diberi peluang oleh Allah sekali waktu tu. Saya capai je sekop dan saya terus ambil, saya pakai. Saya perlis waktu tu. Dan sejak pada tu sampai hari ni alhamdulillah lah. Tidak ada langsung hati tu nak balik kepada jalan yang lama tu, tak nak lah. Okay? Jadi bila berlaku perubahan pada diri, perubahan pada bila kita menjaga, kita ada group of people kan, kita ada circle kita, jadi bila kita dah berubah, circle kita dah tak boleh, kita tak tahu macam mana nak masuk. Get along. Faham tak Ustaz? Dia hati tu, saya sampai satu ketika tu saya berkata dengan diri saya, kenapa saya ada hati yang macam ni? Sebab saya rasa pertama kita tak baik nak judge orang, pertama, betul. Kedua, kita tak nak hidup pura-pura dah. Kita tak nak, kita tahu circle tu dalam very toxic circle kan. Jadi saya di dalam dilema Ustazah, dalam antara kerjaya, antara tu. Jadi saya ambil nekat lah. Saya kata saya redha dengan apa saja. Kemudian saya pun diuji juga dengan beberapa sihir, macam-macam lah. Biasalah dalam keadaan ni. Dan berterusan sampai Ustazah yang ubatkan saya tu pun dia ada bagi tahu saya, mungkin ini salah satu ujian pada Allah. Mungkin Allah nak cucikan semua. Jadi pada akhir tahun 2021 semua yang berada dengan saya hilang macam tu je. Dengan bisnes saya jatuh, dengan bisnes partner saya tinggalkan company, dengan staff saya semua habis kosong, habis tak ada apa. Dengan payment tak dapat, dengan apa semua tak dapat. Masa tu lah memang keadaan tu macam Allah tu nak bagi saya duduk and then apa yang kena buat. So pada awal tahun ni sebab saya ni entrepreneur kan, saya tak boleh, macam Ustazah katalah, kita tak boleh duduk saja je kan. Jadi kita kena cari jalan. Jadi saya banyaklah doa, zikir. Saya kata, ya Allah, apa sebenarnya yang kau nak bagi pada tahun aku? Adakah mungkin selama ni apa bisnes yang saya buat ni mungkin tidak sesuai untuk saya. Mungkin saya beranggapan sampai segitu Ustazah. Alhamdulillah diberikan satu macam satu benda yang saya rasa saya redha lah. Saya rasa umur saya 45 tahun kan. Allah dah bagi saya 44 tahun hidup yang tak tutup aurat, hidup sana, social life, semua. Saya hidup ala selebriti lah kan, what we can say lah. Sekarang dunia sekarang dipanggil istilah selebriti kan. Hidup dunia glamour semua. Jadi setahun yang Allah, yang pertukaran saya ni. Ada saya nak
Saya nak jadi muslimah, berkerjaya menjadi seorang Muslim, seorang entrepreneur, tapi saya nak mengikut syariah Islam. Saya tak nak yang tu. Jadi slowly Allah kenalkan saya dengan packaging macam business nursery. So saya start tanam pokok bunga, pokok herba. Saya pernah ada mengalami diri saya sendiri macam mana nak cari pokok bidara kan. Masalah kita nak cari pokok bidara, susah sangat nak cari daun bidara. Jadi Alhamdulillah sekarang ni opportunity saya lah menanam pokok bidara tu. Jadi opportunity. Saya approach dia opportunity. Saya tanam pokok bidara, saya tanam pokok-pokok macam tu. Cuma saya nak tanya Ustazah, apakah macam ini cara dia sebenarnya seorang ujian Allah nak bagi pada orang yang entrepreneur, sebab macam saya kan, dia berlaku serentak dalam hidup dan juga dalam perniagaan. Dia serentak Allah bagi. Maksudnya dia duga tu sekali. Dan saya niat apa saja yang berlaku pada saya, apa saja yang berlaku pada company yang sebelum ni, apa saja hutang yang saya ada sebelum ni, saya tidak mahu tinggalkan apa-apa pun. Saya akan tetap mengambilnya semua sebagai saya punya tanggungjawab, dan sekiranya Allah berikan saya kesempatan dan saya selesaikan semua-semuanya sekali. Itu saya punya niat lah Ustazah. Cuma nak kekal istiqamah tu saya nak minta Ustazah berikan, sebab kadang-kadang kita gairah dengan berbisnes, gairah dengan promoting itu, gairah dengan promosi ni, gairah dengan itu, macam-macam gairah sebagai entrepreneur untuk mendapatkan sale. Dan apa yang saya belajar sebenarnya sepanjang saya berada dalam keadaan sini, kita jangan lalai, jangan kita terlupa. Satulah, rezeki itu datang pada Allah, satu. Dan satu lagi, kita jangan overdoing sampai kita menjatuhkan maruah kita sendiri. Itu yang saya dapat lah. Maksudnya selama ni kesilapan saya terlalu hibuk, terlalu busy dengan keadaan, terlalu sangat nak kejarkan bisnes yang saya interior designer pun Ustazah. Saya juga fashion designer juga. Saya mungkin ke arah yang Allah nak selamatkan saya daripada dunia-dunia yang saya rasa okey pada saya, tapi bukan pada Allah. Yang itulah yang saya. Cuma satu, macam manakah saya nak berkekal tenang dan juga teruskan istiqamah. Itu sajalah saya nak minta dapat Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Saya sendiri sebenarnya merasa sangat gembira kerana kita dapat ada sesi ini, dan saya rasa yang kat sini kebanyakannya semuanya ialah entrepreneur lah sebahagian besarnya. Betul kan Puan Liz? Jadi saya percaya sebenarnya kenapa manusia Allah tak jadikan terus macam haiwan lain. Dilahirkan saja dia sudah boleh berlari, berjalan dan sebagainya. Tapi kita manusia, Allah jadikan kita ini as human being, orang yang ada perasaan, ada akal, ada nafsu dan sebagainya. Kita diciptakan manusia ini, kita tengok ya proses kita nak keluar, lahir, sakit dan sebagainya. Kemudian kita merangkak, kemudian kita bertatih tu berapa kali kita jatuh dalam kehidupan kita. Bukan terus kita berlari seperti makhluk-makhluk yang lain. Maka itulah proses kejadian manusia. Jadi pertamanya saya mendoakan kepada sahabat kita dan kita sama-sama doakan supaya diberi ketenangan, diberi kesabaran. Sebab saya kata kesabaran itu istilahnya ialah resilience, maknanya jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Sebab kalau kita bangun, kalau kanak-kanak dia jatuh, jangan, kita sebut macam tu. Itu proses kematangan kita sebagai manusia. Saya sendiri pun, saya seorang lain lebih hebat lagi. Saya sendiri pun ada bisnes. Saya pernah jatuh 3 kali dalam bisnes. Yang satu tu sebab tak ada ilmu. Itu saya cakap kenapa. Maknanya ada kelas-kelas, circle yang baik. Sekarang ni dah masuk saya fikir dalam circle yang baik. Maknanya walaupun kita berniaga, kita ada nak cari ilmu agama, kita nak meningkatkan lagi iman kita, nak cari ketenangan caranya macam mana, berdoa dan berdoa. Tak ada yang berdoa yang paling baik ialah ketika waktu tahajud.
waktu antara pukul 3 sampai 5 pagi itu. Itu ialah antara yang disebut sebagai perisai terbesar orang yang beriman, iaitu tahajud. Tahajud. Ketika orang lain lena dan tidur, ketika dalam kegelapan malam tadi saya sebut tadi, kita berdoa. Tadi doanya apa? La ilaha illa anta. Dari yang lain melainkan engkau ya Allah. Orang lain mungkin tidak mengerti tentang diriku ya Allah, hanya engkau yang mengerti pasal diriku ya Allah. Kita doa ya Allah, temukanlah saya dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang boleh membantu saya, orang-orang yang boleh membimbing saya ke arah jalan yang betul dan lurus ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada orang-orang yang zalim. Jadi maknanya itu yang datang daripada hati kita. Jadi berdoa ini sebut doa silahul mukmin. Kita sentiasa berdoa dan berdoa. Saya percaya kalau kat sini, saya sebut saya pernah jatuh 3 kali. Yang pertama tu memang sebab tak ada ilmu, knowledge. Saya bagi pinjam 100,000. Habis senang cerita. Tadikan saya yang 7 cawangan, saya terpaksa tutup semua. Dan masa tu memang saya duduk, saya menangis. Ketika itu saya memang teruji sebab saya belajar siapa yang memberikan hutang, pahalanya 10 kali ganda, tapi siapa yang memberi sedekah, pahalanya sekali je. Jadi saya pergi istiqoroh tu. Saya istiqoroh. Sekali saya nak keluarkan adik dia daripada jadi pelacur di tengah alun. Jadi memang down dan sebagainya. Tapi akhirnya saya percaya, saya pergi jumpa lah dengan orang macam ni. Kita ada circle macam ni, kita bercakap, meluahkan perasaan. Nanti kita cakap, kita tiba-tiba dapat idea mentol tu. Apa dia? Bangun tahajud. Padahal kita tahu dah tahajud tu bagus. Tapi bila disarankan, bangun tahajud dalam keadaan yang sangat nyaman, tenangkan diri. Kemudian apa doanya, kalau tak pandai bahasa Arab, sebut je. Tapi tadi saya dah tunjuk contoh-contoh tadi, yang doa-doa dah tadi tu, dalam surah Al-Anbiya tadi. Ambil daripada situ, ulang aja sambil memandu, Allah. Kita nak pergi ya Allah. Kalau kita nak keluar daripada rumah, kita bersyukur ya Allah. Setiap langkah tu hanya kerana-Mu ya Allah. Engkau berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Benda tu simple, doa tu sangat simple, tapi hati kita sentiasa bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya kalau ada kat sini berapa orang businesswoman ni, lebih 21 participants kita, setiap orang ada cerita yang berbeza. Tetapi bila kita duduk dalam grup yang ada vibes yang positif. Jadi saya pun percaya hari ini, pagi ini, maknanya dapat vibes yang positif. Sebenarnya, tadi mungkin ada orang sebenarnya lebih susah, tapi dia tak cerita, dia tak sebut. Tapi bila sebut, rupanya ada lagi orang yang susah pada aku. Betul kan? Ada yang mengangguk tu. Ada yang mengangguk. Kata, cuma dia tak cerita. Tapi kita rasa kita, sebab manusia ini al-madaniyun bit-taba'. Kita ini bertamadun secara tabi'i. Maknanya apa? Kita tak boleh duduk seorang. Kita duduk sebagai kata-kata sosial tu, maknanya dari segi sosial tu dalam istilah Melayu kita macamnya teruk benar lah sosialnya dia. Padahal sosial itu kemasyarakatan, bagaimana kita berhimpun. Kalau tidak ada sosial tak jadi, cuma kita nak pilih circle. Sebab itu kalau Allah bagi kita akal fikiran untuk kita memilih circle yang baik-baik. Kita tahu benda yang toksik tu, walaupun kita akan kehilangan dia, itu ialah keputusan yang kita harus buat. Ada making decision. Dan saya rasa dalam buat bisnes ni, setiap hari kena buat making decision. Alhamdulillah Ustazah. Ustazah, boleh kita sekarang dah 11, Ya. dekat 11.10 dah. Boleh kita ambil gambar dulu? Ya, boleh insya-Allah. Kak Ida nak tanya soalan kat Ustazah sekejap. Boleh? Dia boleh ya. Gambar dulu. Ambil gambar dulu, lepas tu kita sambung. Okey, ambil Soalan. gambar Buka dulu. Kita minta. Sebab ada yang left dah ni. So sementara yang mana masih ada ni, boleh tolong onkan kamera. Kita ambil gambar sekejap. Ida ambil Sekejap. Dah mana? Dua-dua Ida. Idora. Ida masih. Okay. Ready Saya ambil first page dulu. Okay, senyum. Okay, second page pula.
Okay, senyum. Alright. Okay. Siapa ada soalan tadi? Mungkin sebelum tu Ustazah boleh kongsikan juga tak IG dengan FB? Mungkin selepas ni ada siapa-siapa yang nak tengok tadi kita tak sempat nak share yang Ustazah punya Kita doa share tu. dalam grup tu saja tak apa. Ustazah buat dalam FB Ustazah setiap hari. Apa nama IG-nya? Hazlina Abdul Razak. Hazlina Abdul Razak Okay. Tadi dekat sini Ida Aidura cakap nanti Ustazah punya YouTube tu kita share dekat Yes. Adra punya Facebook. Tak apa, nanti saya hantar semua nanti yang sebelum-sebelum ni. Saya baca orang berapa je. Tak apa, nanti saya bagi semua. Saya buat dalam satu folder, nanti saya, sebab nanti berat kan nak Yelah. Ada satu soalan ni Ida Maslina. Kat sini mungkin last kali Ustazah nak jawab kot, daripada siapa Ida? Daripada ni, dekat kita punya chat box ni ada daripada Nurulisa. Dia tanya, Assalamualaikum Ustazah, apakah cara terbaik untuk kita kongsikan perihal menukar musibah kepada hikmah ni kepada rakan yang belum Islam dengan niat untuk berdakwah serta membantu pada masa yang sama? Macam mana tu Ustazah? Okey. Bagi saya it's okay. Sebenarnya saya sendiri sepribadi untuk tahun ni telah mengislamkan lebih kurang 21 orang. Dan saya bercerita tentang tadilah macam mana dia kata dalam dia tanya saya ada stres lah, dia cakap gitu, saya stres lah gini tu, for what? Saya cakap boyfriend I gini dan sebagainya. Saya cakap saya percaya sebab dalam agama sebenarnya semua agama menganjurkan kebaikan dan doa tu antara yang terbaik. Sebab kita tahu sami-sami itu pun berdoa. Sami-sami itu berdoa. Cuma saya cakap dalam Islam, doanya saya baca dalam bahasa Arab. Kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya cuba you baca dalam bahasa Cina, ada tak benda tu? Ada, dia cakap dan sebagainya. Tapi saya percaya begini, yang pertama niat kita. Niat Allah Ta'ala. Saya selalu percaya kalau kita bercakap, dia ada satu pepatah Arab lah yang kata al-kalam, bicara kita. Kalau kita al-kalam iza sadara minal qalbi, kalau lahir daripada hati kita, waqa'a fil qalbi, bicara yang lahir daripada hati dia akan jatuh pada hati. Hati inilah tak ada kisah mana Nabi Ayub katakan jangan engkau ambil yang lain boleh kecuali hati dengan lidah, sebab hati itu untuk berdegup-degup imanku. Lidah tu jangan diambil kerana untuk mengucapkan kalimah-kalimah yang baik-baik. Jadi saya kata manusia ni kalau kita bicara daripada hati dia akan jatuh ke hati. Tapi kalau kita bicara tu sebagai seorang penceramah, saya nak writing ke nak apa, dia tidak akan lebih daripada keluar kat mulut lepas tu hilang. Itu beza maknanya. Semua benda itu sebenarnya yang susah kita nak dapat tu ialah kat sini. Babul qalbi, bab hati, sebab dia sentiasa berbolak-balik. Tapi hari ini saya kata saya ikhlas je datang. Tu bagi saya senang je. Dalam ceramah saya cakap kenapa saya buat bisnes. Kenapa saya buat bisnes? Sebab saya melihat begini satu masa dahulu, bisnes ni kalau penceramah ni boleh top, tadi kawan kita tadi nak top, nak jadi famous, nak jadi glamour, Ustazah tu kena tidak. Bagi saya tidak, itu bukan niatnya. Niatnya ialah menyampaikan dakwah. Jadi saya senang, sebab tu kenapa saya bisnes, sebab saya cakap gini, saya tak nak kerana saya berceramah dibayar. Tak ada duit pun, saya kata tak ada duit pun saya akan pergi Sabah Sarawak guna duit sendiri nak mengislamkan orang pun kita buat dan sebagainya. Sebab kita dah ada duit sendiri, jadi kita bukan cari duit kerana jadi speaker, kerana jadi penceramah dan sebagainya. Jadi saya pun fahamlah maksud kata-kata hikmah. Dia kata al-kalam iza sadara minal qalbi, bicara yang datang daripada hati dia akan jatuh pada hati. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Kalau nak cakap tu banyak lagi. Saya ada satu soalan nak tanya kat Ustazah. Saya nak sambung daripada Yas ni. Last sekali. Saya nak tanya, bekas tadi Yas cerita pasal perubahan dia daripada musibah mendapat hikmah kan. Tapi macam mana, how do we as manusia kan, Ustazah, kita nak menerima keadaan tersebut dengan hati yang terbuka supaya kita bersangka baik dengan Allah. Dan itu adalah satu perubahan yang terbaik untuk diri kita. Kadang-kadang kita macam, waduh, kenapa kita nak macam Yak kata tak nak kawan-kawan yang toxic, kita nak buang, tak nak bersama lagi dah, you know. Kita nak menerima tu supaya kita kata redalah dengan apa yang terjadi, dengan
bersangka baik dengan Allah. Apa yang kita nak buat sebagai manusia, Ustazah? Saya percaya begini, it's a process. Dia tidak boleh berlaku dalam sekejap mata. Dia proses yang panjang. Macam saya kata tadi lah, nak bangun berdiri itu, kita jatuh dah bangun, jatuh dah bangun, jatuh dah bangun, melalui satu proses yang sangat panjang. Jadi dia pertama kena ada support system. Macam inilah dalam grup ni dah ada ramai yang entrepreneur yang bagus-bagus, yang baik-baik, boleh merujuk kepada yang kalau kita senior dan sebagainya. Pertama memang kena ada circle support. Sebab tu Rasul-Rasul maknanya selain daripada dia berdoa tadi ayat saya ialah kedua dia ada Nabi Muhammad SAW sendiri. Siapa supporter yang paling terkuat? Khadijah dari segi kewangan, kebendaan dan sebagainya. Jadi circle tu yang kita harus bina. Circle tu yang kita harus bina. Macam ni dah Adla, memang dah ada circle dia. Dan circle dia dan maknanya ahli-ahli ni maknanya saling membantu antara satu sama lain. Okey, ambil tahu, ambil cakna dan sebagainya. Yang pertama, yang ketiga ialah memang kita kena mendidik juga family kita sendiri. Family kita sendiri, orang terdekat dengan kita. Sebab akhirnya dalam kehidupan kita, akhirnya kita akan merujuk kepada circle yang terdekat kita. Tapi semuanya itu dia tidak berlaku dalam sekejap mata. Sebab tu kita kata resilient tadi, kesabaran tadi. Sebab mana mungkin kita kata tadi, saya kata terus berlari, lahir je terus berlari. Dan saya percaya yang kita diuji, orang kata gini lah, maknanya lesung tu yang ditumbuk berkali-kali tu tak pecah juga pun, beratus-ratus tahun tak pecah dan sebagainya. Tapi resilience tu maknanya kesabaran kita itulah yang membentuk kepergian kita. Jadi sebab tu saya gembira, sebab tu kenapa kita sebut maknanya kena ada group circle yang baik-baik. Pilih group circle yang baik. Jadi yang tak baik lagi bagi saya ialah maknanya kita menyantuni. Untuk saya sendiri, saya kata saya menyantuni sebab mungkin dia ada sisi-sisi lain juga. Dan kita tidak tahu mengapa dia jadi begitu sebenarnya. Mungkin dia ada proses yang panjang juga. Kahwin aja kena pukul. Suami tamu pukul suami kedua yang saya sebut tadi. Lalu akhirnya dia rasa tak ada apa nothing dan sebagainya dalam hidup dia. Tapi saya rasa yang paling besar di sekolahannya ialah tidak pernah berputus asa. Sebab Allah masih sebut la taqnatu min rahmatillah. Down, nangislah 2-3 hari. Saya sebut, saya down lah Ustazah gini-gini. Saya nak menangis bengkak mata. Saya boleh menangis bengkak mata 3 hari dah lah saya cakap. Lepas tu bangunlah. Sebab kita as human being. Takkanlah kalau kita tak menangis, kita sakit ni tapi kita tak menangis. Itu yang kita kata kita bukan human. Itu kita bukan human sebab kita ni manusia. Sebab kita tadi kisah Nabi tu, pada hari itu maksumlah Nabi, betul kan? Tetapi Allah tunjuk contoh tu Nabi. Kalau jadi macam ni buat ini, kalau jadi macam ni buat ini, kalau jadi macam ni jadi lagi, buat lagi dan sebagainya. Sebab kita manusia, is going on. Jadi satu lagi ialah selalulah kita kata ni yang Quran ni. Kalau tak reti walaupun sekarang umur, saya pernah mengajar seorang lelaki yang boleh mempunyai seorang lelaki masa saya buka pusat pengajian di Andalas. Saya minta dia alamat dia gini. Dia kata, Ustazah saya tak nak bagi nombor telefon. Saya kata kenapa? Dia cerita kat saya, cerita pendeknya ialah dia kata dia ambil mak dia balik ke Andalas tu, mak dia meninggal, kemudian malam tu tahlil orang Melayu. Biasalah kan orang Melayu. Dia kata saya buat gini Ustaz, Yasin wal Quran ialah hakim. Ayat ketiga dah tak tahu nak baca, buat kumat kamik mulut. Seolah membaca. Dia kata seumur hidup saya lahir di estate India, dia cakap di Dengke. Kemudian dia dapat jadi pengurus syarikat JLC yang membawa dia ke merata-merata negara. Dia kata bahasa Jepun saya boleh, bahasa Brazil saya boleh, semua boleh dia cakap Ustazah. Tapi peristiwa kematian mak dia itu memberi satu insight. Apa dia? Dia kan kumat kamik je mulutnya. Dia cakap ketika itu saya rasa sangat sedih. Saya pernah pergi sebahagian besar dunia. Dia cakap ketika mak dia meninggal nak pergi Yasin wal Quran al-Hakim, dia berikut yang lain tu dia kumat kamik. Jadi dia menangis, dia cakap. Dia menangis, dia tak boleh baca pada mak dia. Umur dia masih datang tu 57. Saya masa tu 38. Jadi dia cakap, Ustazah saya tak nak bagi sebab saya tak nak isteri saya dan anak saya tahu yang saya ni tak pandai ngaji Quran. Jadi dia selalu keluar. Bila azan maghrib dia keluar. Jadi dia kata saya nak buat surprise kepada anak-anak saya. Saya malu dia cakap dengan saya. Jadi dengan umur dia 57 masa tu dia datang dengan izin Allah sebab dia nak betul-betul 6 bulan habis Iqra, kemudian masuk tahap 2 baca Quran setahun dengan kami, kemudian
boleh baca dengan bagus. Kemudian alhamdulillah sekarang ni dia sebenarnya dia dah masuk jadi Johan Qari'ah dah. Jadi Johan Qori. Tapi tidak pernah mengalah dalam usia dia masuk 57 tahun. Tapi dengan kami ni 7 tahun. Tapi saya kata dia lebih sekarang dia lebih handal daripada saya sebab saya tak masuk yang ngaji-ngaji suara ni saya tak masuk. Tapi dia masuk. Tapi maknanya orang kata dia kata better late than never. Wallahualam. Kalau kita cerita ni banyak lagi. Alhamdulillah, kita cakap yang penting sentiasa berusaha, sentiasa berdoa dengan Allah, sentiasa minta supaya kita dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang ketika kita jatuh dia boleh tarik tangan kita sama, ketika kita terpesong ada orang yang memberitahu dengan kita dengan keadaan menasihati dengan baik. Jadi mudah-mudahan semua yang berada di sini pada hari ini Allah mudahkan urusannya, ya, mudahkan kerjayanya, berikanlah rezeki yang melimpah ya Allah, dan sama-samalah kita dengan izin Allah kita mohon untuk masuk syurga Allah dengan izinnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hazlina pada hari ini yang sudi memberikan kita sedikit sebanyak tazkirah pada 19 Ramadan pada hari ini, dan semoga selepas ni kita dapat mengejar 10 Ramadan yang terakhir ni, kita dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar pula insya-Allah. Okey, sebagai penutupnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua muslimah yang hadir pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di WMN Voice of Change Talk Series. InsyaAllah pada maybe selepas raya nanti kami akan umumkan bila di topik yang lain pula. Okay. Terima kasih semua dan selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya. Dato' Liz ada apa-apa ucapan daripada Adla? Tak ada apa-apa, nak cakap terima kasih pada Ustazah lah kerana sudi bersama kita pada hari ini dan berkongsi tentang topik ni lah. Topik ni memang hangat lah orang cakap kan, banyak nak cerita, banyak angle dia, tapi alhamdulillah dalam masa terdekat kita dapat jugalah intipati yang Ustazah ingin sampaikan lah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustazah dan pada semua juga yang pada hadir pada hari ini.